Yo warga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan perjuangan kami adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah bantu seramai 1,700 orang, hampir 1,700 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing yang berkenaan dengan apa tahu? Yang berkenaan dengan kenapa mereka yang mempunyai masalah berat badan ada yang mempunyai masalah gastrik juga. Kenapa? Saya pernah ditanya dengan soalan macam tu, dan sebenarnya saya dah jawab berkali-kali juga dalam Facebook live saya. Tapi saya rasa macam better kalau kita jawabkan soalan ni secara khusus supaya mereka yang sedang struggle dengan masalah gastrik ni tahu punca dan jawapan dia, dan mereka juga akan tahu macam mana cara nak menyelesaikan masalah tu, insyaAllah. So boleh tak komen sikit, dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen, dengar boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya harap yang menonton saya pada pagi ni akan dapat manfaat, dan saya nak minta juga untuk you all to share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita yakin, kita sangat yakin dan percaya sekiranya kita sebarkan benda yang positif, benda yang baik kepada ramai orang, insyaAllah kita punya target nak capai sesuatu pun akan dapat dipermudahkan juga. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Okey, begini. Waalaikumsalam Kak Su, apa khabar? Okey, cara pula, sebab paling utama kenapa mereka yang mempunyai masalah berat badan juga ada masalah gastrik, nombor satu adalah disebabkan pemilihan makanan yang salah. Okey, Waalaikumsalam Puan Munah Mun, apa khabar? Alright, pemilihan makanan yang salah. Apa maksud pemilihan makanan yang salah? Macam ni. Tapi sebelum tu saya nak tanya, siapa kat sini, kalau katakan dekat sini yang kenal mereka yang mempunyai masalah berat badan dan juga mempunyai masalah gastrik? Boleh tak komen kenal, boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya kenal ramai gila orang yang mempunyai masalah berat badan dan juga masalah gastrik. Susah gila. Bila mereka nak berdiet je, mereka akan susah sikit nak teruskan sebabkan mereka akan dapat sakit perut. Especially bila mereka melakukan diet yang salah lah. So that's why memang agak struggle sikit, sebabkan orang yang mempunyai masalah berat badan ni, dia tak boleh makan banyak, tapi pada masa yang sama dia tak boleh makan kurang. Tak boleh makan banyak sangat, tak boleh makan kurang sangat. So mereka kena dapat satu precision, tepat-tepat. Untuk orang yang mempunyai masalah gastrik dan mempunyai masalah obesity ni, mereka tak boleh amalkan diet contohnya seperti suku-suku separuh. Mereka juga tak boleh amalkan diet macam diet agak-agak lah, diet tak makan nasi ke dan sebagainya. Tak boleh. Dia kena betul-betul precise, tepat, terang dan bersuluh serta di-guided. Barulah insyaAllah progres berat badan mereka akan lebih jelas dan nampak. Boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready, dah nak tahu tentang kita punya, apakah kita punya konten pada pagi ni, boleh tak share Facebook Live ni juga, dan komen dah ready. Kalau dah ready, saya nak cari tempat nak parking kejap, dan baru saya nak teruskan saya punya konten pada pagi ni. Sekejap, saya nak cari parking kejap. Saya nak parking betul-betul depan Subway, sebab lepas saya nak stopkan makan Subway kejap. Terima kasih kepada Kak Su yang dah komen ready. Alright, so sekejap saya nak parking. Alright, so jangan lupa juga untuk tekan butang share, sebab especially bila orang yang ada masalah berat badan ni dengar, sekurang-kurangnya mereka tahu nak buat apa lepas ni. Macam ni. Alright, so okay, macam ni orang yang mempunyai masalah berat badan, especially mereka yang ada masalah gastrik juga, macam saya sebutkan tadi, mereka mempunyai masalah pemilihan makanan. Maksud pemilihan makanan tu macam ni. Okay, maksud dia macam ni Let's say kalau katakan mereka makan makanan seperti makan nasi pada waktu pagi. Makan nasi pada waktu pagi tu, mereka akan meningkatkan glukos level mereka dalam badan secara tak terpasal. Okey. Boleh faham tak? Dia akan meningkatkan glukos level mereka yang tak terpasal pada waktu tu. Dan bila mereka meningkatkan glukos level mereka pada waktu pagi tu, ada satu benda yang akan berlaku. Assalamualaikum Datin Serina, apa khabar? Bila mereka makan makanan tertentu, mereka akan sedikit mempunyai masalah kacau bilau dalam hormon mereka.
insulin mereka akan meningkat gila-gila, especially bila mereka makan benda-benda manis. Meningkat gila-gila mereka punya glucose level. Kemudian mereka akan produce banyak gula dalam badan mereka, dan insulin mereka ni akan menghantar glukos kepada bahagian-bahagian badan tertentu lah, dan menyebabkan apa? Menyebabkan mereka punya rasa lapar tu meningkat tiba-tiba. Sebab apa? Sebabkan mereka punya gula tu dah turun gila-gila akibat daripada insulin mereka. Mereka akan cepat rasa lapar. Mereka yang mempunyai masalah berat badan ni, bila diorang ni makan makanan yang manis-manis ataupun makan simple karbohidrat pada waktu pagi, mereka akan cepat rasa lapar. Dan kadang-kadang mereka mempunyai satu masalah lagi, mereka akan terus kurangkan pengambilan makanan. Mereka akan tak makan lah, pandai kata. Sebabkan mereka tak nak makan banyak sangat. Sebab saya dah makan kek banyak tadi kan. Saya dah makan kek dah pagi tadi. Tiba-tiba pada sejam setengah, mungkin 2 jam lepas dia makan kek, minum air manis pada waktu pagi tu, mereka akan mula rasa lapar dan nak makan. Tapi takut tak nak makan lebih-lebih. Takutkan bila nak makan lebih kan, mereka mempunyai masalah berat badan pula. Dan itulah hakikat dia. Bila mereka stop makan, tak nak makan pada waktu tu, mereka akan rasa sakit perut lebih sikit. Siapa sini faham? Dia adalah permainan hormon dekat sini. Waalaikumsalam. Apa khabar Pak Sri? Waalaikumsalam Cik Ros. Apa khabar? Selamat pagi. Bila kita mempunyai masalah berat badan dan kita ada gastrik, nombor satu masalah dia adalah disebabkan pemilihan makanan yang salah. Kedua, mereka juga mempunyai masalah hormon yang tak betul. Masalah hormon tak betul ni, bila mereka dah makan banyak pada waktu pagi tu, katakan pagi, mereka akan rasa macam cepat lapar balik dan cepat mengantuk beberapa jam lepas tu, lalu menjadikan mereka ni nak makan lagi dan nak makan lagi, dan bila mereka lawan tak nak makan, mereka akan dapat masalah sakit perut. Siapa sini faham? Dan bila benda ni berterusan berlaku, antara benda yang akan berlaku kepada diri mereka adalah mereka akan dapat gastrik. Bila benda ni berlaku dalam tempoh jangka masa yang panjang sangat. Kan? So that's why bagi saya the best way untuk kita menyelesaikan masalah gastrik, terutamanya mereka yang mempunyai masalah berat badan, adalah apa? Memilih makanan yang betul. Nak tahu tak apakah solution dia? Apakah solution dia untuk kita dapat menyelesaikan masalah ni? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Cara nombor satu yang paling betul, yang paling accurate sekali untuk kita lakukan pada hari ini, sekiranya kita kenal mereka yang mempunyai masalah berat badan dan juga gastrik, nombor satu adalah kita bagi tahu pada diorang untuk join Facebook Live ni. Share Facebook Live ni, mungkin kita nak tag diorang dan sebagainya. Sebab itulah langkah yang nombor satu. Sebab saya nampak mungkin tak ramai yang ada dekat sini yang mempunyai masalah berat badan dan juga gastrik. Nampak macam pelik, ada ke? Jawapan dia memang ada. Terima kasih. Hai Puan Nur Munir dah kecil. Good morning Puan Angle. Apa khabar? Okay, tag diorang, share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, lagi banyak tempat lagi bagus. Itu nombor satu. Nombor dua, yang kita boleh sarankan kepada mereka untuk buat adalah kita boleh suruh diorang memakan makanan yang mempunyai kandungan GI yang rendah dan juga fiber yang tinggi. Contoh makanan, instead of kita makan roti putih, kita makan roti wholemeal ataupun roti Canadian wheat tu, whole grain. Kan? Itulah yang pertama. Yang kedua, kita juga boleh sarankan kepada mereka untuk memakan makanan yang berprotein tinggi. Tak nak makan roti, mungkin rasa macam bosan nak makan roti, makan makanan yang berprotein tinggi. Contoh, macam saya nak pergi stop dekat Subway kejap, saya nak pergi beli roti, saya nak pergi beli saya punya breakfast saya. Dalam tu saya nak pastikan dia ada kandungan protein yang tinggi, tak kisahlah apa punya binatang sekalipun, ayam ke, daging ke, tuna ke dan sebagainya. Itulah breakfast saya pada pagi ni. Dan itu pun adalah satu breakfast yang bersesuaian untuk mereka yang mempunyai masalah gastrik pada awal pagi. Bukan masalah gastrik lah, pendek kata secara generalnya. Terima kasih kepada komen nak tahu. Siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak komen dapat sesuatu? Ada lagi sebenarnya. Ada lagi benda saya nak beritahu kat sini. Boleh tak komen nak tahu dan boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Alright, so boleh faham ke? Nak tahu. Terima kasih. Okay.
Itulah yang kedua. Yang kedua kita boleh suggestkan kepada mereka untuk buat. Nombor 3 yang kita akan suggestkan untuk mereka ni untuk buat adalah apa? Klik dekat pin komen tu, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Sebab tak guna kalau katakan kita tahu nak makan makanan sihat, tapi kita tak pandai nak memvariasikan makanan sihat tersebut. Bermaksud kita nak makan makanan macam nak makan sedap-sedap, okay? Nak makan makanan kegemaran kita, tapi kita tak nak overeating. Kita tak nak overeating tu satu. Kita tak nak undereat. Kita nak pastikan pemilihan makanan kita adalah pemilihan makanan yang akan membantu kita secara long term untuk kita dapat turunkan berat badan. Tak guna kita hangat-hangat tai ayam. Bermaksud kita just follow cara satu diet ni, contoh macam diet suku-suku separuh, tak jadi, tak tahan lama. Kedua, kita mungkin pernah ikut cara diet beli produk. Hari-hari minum, makan, shake dan sebagainya produk tersebut untuk kita kurus, tetapi tak kurus-kurus juga. Sebab apa? Sebabkan bila stop je penggunaan produk kurus tersebut, berat badan naik mendadak-dadak. Itu yang berlaku kepada ramai orang, terutamanya mereka yang baru awal-awal nak berdiet. Waalaikumsalam Puan Norasiah Hasan, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? So itulah yang kedua, yang ketiga. Dan juga kalau kata kita dapatkan meal plan daripada saya sekarang, boleh klik kat pin komen tu. Kita akan bagi akses selama 30 hari dalam kita punya e-learning system kita. Macam mana kita boleh belajar cara kurus tanpa produk ni dan menyebabkan kita terpaksa kurus. Itulah yang ketiga kita akan suggestkan. Okey, yang keempat yang saya akan suggestkan kepada mereka, boleh tak komen nak tahu? Yang ni saya rasa agak teknikal sikit. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni? Yang keempat, kita kena identify kenapa sebenarnya ataupun apakah makanan, apakah yang kita lakukan sebelum kita dapat serangan gastrik tu. Terima kasih Puan Sushira. Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar? Puan Habi Midi B kan? Hai Puan Nur Munirah Kecil, apa khabar? Alright, so yang kelima tadi adalah apa? Yang kelima ke yang keempat saya lupa dah. Yang kelima keempat dia salah Yang seterusnya, kita kena tahu apakah makanan ataupun minuman yang menyebabkan kita dapat serangan gastrik tu balik. Okey, lain orang lain dia punya triggering food dia. Ada yang makanan pedas, ada yang makanan masam, ada yang tak makan, ada yang makan berminyak, kan. So ada yang makanan berasid. So kita tak tahu. Yang tahunya adalah mereka yang mengamalkan cara diet tu yang dapat serangan gastrik tu. Maksud saya, kalau katakan kita macam nak kurus dan kita takut dapat gastrik, terutamanya bila kita amalkan cara diet, kita kena kenal pasti apakah makanan yang menyebabkan kita dapat gastrik. Ataupun saya nak tanya soalan lebih general, siapa kat sini yang kenal mereka yang ada gastrik? Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Orang yang ada gastrik ni, nombor satu, dia kena realise dia ada sesetengah makanan yang menyebabkan mereka ni dapat masalah gastrik tu. Dan lagi teruk, kalau katakan mereka ni ada masalah berat badan juga, dia tak boleh makan banyak sangat untuk mitigate masalah gastrik dia, dan dia tak boleh makan sikit sangat sebab untuk mitigate masalah berat badan dia. Kalau makan sikit sangat dapat gastrik, makan banyak sangat dapat kegemukan. So mereka macam tak pasti nak makan dekat mana. Mungkin terlebih sangat pun sakit, terkurang sangat pun sakit. So that's why yang paling terbaik sekali adalah kita kena tahu berapakah keperluan tenaga kita sehari. Kita makan mengikut keperluan tenaga je. That range tu akan memastikan kita dapat turunkan berat badan, menyelesaikan segala jenis penyakit kita. Sebab kita percaya setiap penyakit datangnya daripada pemilihan makanan. Setiap penyakit datang daripada perut kita. Siapa sini setuju? Boleh tak komen setuju? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okay, kita tak boleh makan terlalu sikit sangat. Kita juga tak boleh makan terlalu banyak sangat. Kita kena makan cukup-cukup. Persoalan dia, macam mana nak tahu kita makan cukup-cukup? Adakah berdasarkan kita punya rasa kenyang, rasa puas hati kita? Contohnya rasa macam rasa-rasa.
Okay, kita tak boleh menggunakan perasaan kita. Kita tak boleh menggunakan perasaan kita untuk kita apa? Untuk kita tentukan sama ada kita makan cukup ke tak, makan lebih ke makan kurang. Tak boleh. Sebab kalau katakan kita buat macam tu, kita mungkin tak tahu kenapa kita punya berat badan meningkat. Kita tak boleh merasa-rasa sekarang ni. Kita kena really buat benda tu secara accurate dengan tepat. Sebab kita nak in control terhadap badan kita. Jadi kita kena ada ilmu. Kita kena ada knowledge. Setuju tak apa saya cakap? Waalaikumsalam Puan Umiyah, apa khabar? Siapa sini setuju boleh tak komen setuju? Kalau kita ikutkan rasa-rasa, aku rasa dah makan dah kurang dah ni. Aku rasa kenapa berat badan aku tak turun-turun lagi? Dah terkeluar dah bunyi Jawa saya. Hai Puan Nur Afidah Ismail, apa khabar? Kan? Boleh faham tak? Terkeluar saya punya bahasa Jawa. Kenapa? Kenapa makan rasa je nak makan sikit tetapi berat badan meningkat juga, berat badan masih lagi ada. Kenapa? Why? Sebabkan kita tak boleh main rasa-rasa. Kadang-kadang kita makan makanan yang sikit, yang tak nampak macam makanan tu kecil, ringan, tetapi sebenarnya dia akan menyebabkan kita lebih mudah untuk gemuk berbanding dengan kita makan nasi. Tetapi apa kita buat? Kita tak makan nasi. Kan? So that's why bila kita tak makan nasi, kita pun lagi susah nak konsisten berdiet. Sebab hari-hari kita tengok orang makan nasi, hari-hari kita rasa macam nak makan nasi tapi kita lawan. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak kami boleh faham? Dan that's why bagi saya the best way untuk kita tahu cara yang terbaik untuk kita turunkan berat badan adalah dengan cara ilmu. So that's why saya nak tunjuk gambar sikit lah kan. Macam ada salah seorang daripada bekas student saya, okay? Bekas student saya yang mempunyai masalah berat badan. Berat dia dalam 100 kilo macam tu. 100 kilo macam tu kalau kata saya. Lepas tu pula dia juga mempunyai masalah gastrik. Yang kedua, dia juga mempunyai masalah kencing manis. Biasanya yang saya perasan pattern dia, mereka yang mempunyai masalah berat badan, yang ada kencing manis, dia lebih mudah dapat gastrik. Macam tu. Siapa sini faham? Makan lebih sikit cepat sangat Kak KJ naik. Itulah dia kan. Itulah dianya. So that's why saya nak tunjuk sikit gambar daripada salah seorang daripada bekas student saya yang dulu dia mempunyai masalah berat badan dan juga mempunyai masalah kencing manis. Dan yang saya nak sampaikan dekat sini tentang gastrik. Siapa nak tengok? Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Mana Lizawati ni? Ni Puan Lizawati nama dia. Okey, saya nampak gayanya gambar. Ada gambar ke Saya tak ada gambar dia, tetapi saya ada dia punya ni. Saya ada dia punya saya ada punya apa ni? Saya ada dia punya video. Okey. Ni adalah student saya. Nama dia adalah Wan Lizawati. Okay, dia punya cerita dia apa tau? Dia punya cerita dia dah follow macam-macam cara dah nak berdiet. Dia dah follow selama 6 bulan dekat tempat kerja dia. Dia sebagai seorang nurse tau. Dia adalah seorang nurse. Kalau siapa sini nak tahu? Kalau nak tahu, okay, malam ni jam 11 malam ada salah seorang daripada bekas student saya yang ada masalah kencing manis juga. Cumanya dia tak ada gastrik. Kalau katakan ada demand, saya nak tunjukkan satu lagi video. Besok malam saya akan mainkan. Dia merupakan bekas student saya, mempunyai berat badan dalam 100 kilo macam tu. Dalam tempoh sebulan dia berjaya turunkan dalam 7-8 kilo. Kencing manis dia jadi hampir normal. Hampir normal. Dia dah tak perlu lagi dah nak ambil ubat kencing manis. Insulin pun dah tak perlu ambil. Lepas tu pula dia punya gastrik dia hilang. Dan yang paling best sekali, yang paling gila best, nak tahu tak apa? Boleh tak komen nak tahu? Dia juga mempunyai masalah ketidakstabilan hormon. Period dia datang tak tentu hala. Nak tahu tak apa yang berlaku kepada dia lepas dia follow meal plan? Kencing manis dia jadi normal. Gastrik dia dah hilang. Satu lagi benda yang best berlaku kepada diri dia. Pada bulan 5 hari tu dia pregnant. Bulan 5 hari tu dia pregnant. Alhamdulillah dilahirkan baby yang sihat. Dia pun sihat. Baby dia pun sihat. Alhamdulillah. Dan dia beritahu kepada saya disebabkan dia follow meal plan. Alhamdulillah berat badan dia semakin menurun lah kan. Tahap kesihatan jadi semakin baik. Dan dia punya masalah
Gastrik dia pun hilang secara total. Dan yang paling best juga, dia dapat pregnant. Akhirnya lepas dah bertahun-tahun mencuba untuk pregnant, akhirnya dia pregnant. Ini cerita pasal dia. Pasal dia gini lah Dia punya video lah ni kan, macam mana sebuah kencing manis dengan program Titanium. Satu program dengan kita. Ni dia kan, dia bercakap dengan saya semua. Tapi saya tak mainkan lah, video ni panjang sangat saya rasa. Dia punya video ni cerita macam mana dia punya masalah kencing manis tu jadi normal, gastrik dia jadi okey. Bermaksud memang ada orang yang ada masalah berat badan dia boleh tahan tinggi juga, dia ada potensi untuk dapat gastrik. Jadi bila mereka ni mempunyai masalah berat badan dan ada gastrik, satu masalah yang paling ketara mereka dapat adalah mereka tak boleh pilih diet yang bukan-bukan. Mereka tak boleh ambil diet yang mengikut rasanya macam diet ni dah bantu aku kurus ni. Dia tak boleh ambil rasa-rasa. Dia kena pastikan diet yang diamalkan tu bersesuaian dengan diri dia secara accurate. Berat badan dia pasti akan turun, kesihatan dia pasti akan terjamin, masalah inch loss dia, kebesaran badan dia, kelebaran badan dia akan makin mengecil. Itulah yang akan menjadikan kita dapat turunkan berat badan secara long term. Kalau dah habis dah pun program bersama dengan kita, dia pasti akan tahu macam mana cara nak menyelesaikan masalah berat badan dia in the future. Dan boleh bantu orang lain juga yang nak turunkan berat badan tanpa produk, supaya dia, family dia, kawan-kawan dia, orang sekeliling dia akan dapat menyelesaikan masalah berat badan tanpa produk. Siapa kat sini yang rasa cara kita ni akan dapat bantu ramai orang untuk kurus, boleh tak komen? Ya, membantu. Kita punya approach adalah kita nak pastikan mereka yang nak kurus ni dapat kurus tanpa produk. Mereka ni tahu macam mana cara nak kurus dengan betul. Bersesuaian, sesuai gila untuk mereka yang ada masalah berat badan, yang committed gila nak kurus. Nombor 3, yang dah bengang, dah cuba macam-macam cara kurus, macam beli produk ke, senaman ke, join program, macam-macam program, tapi tak kurus-kurus juga. Dia jenis yang macam dah dapat penyakit ataupun hampir dapat penyakit dan doktor suruh dia kurus, tapi dia tak tahu nak mula dekat mana. Cara kita ni memang bersesuaian untuk orang yang macam tu, especially bila mereka ni committed lah. Sebab cara kita, dia kena belajar. Bukan cara kita, dia kena harapkan produk dan harapkan produk tu play the magic untuk menyelesaikan masalah-masalah dia. Nak follow back macam mana coach? Boleh klik dekat pin komen tu. Apa ni puan? Puan Afidah tu pernah join program kita kan? So tak apa, boleh klik kat pin komen tu, insya-Allah. Saya rasa puan Afidah pun ada masalah kencing manis kalau tak salah saya. Betul tak? Hari tu dah dekat normal kan? Boleh tak puan Nur Afidah komen sekejap? Dulu puan Nur Afidah pernah jadi student kita. Berat badan puan Nur Afidah berjaya turun kalau tak salah saya. Kemudian juga masa tu yang saya ingat, masa tu puan Nur Afidah dia masa kita tengah berzoom tu, puan Nur Afidah tengah bagi susu pada cucu. Betul tak? Susu pada cucu. So saya ingatlah sikit kan. Kencing manis dah turun sikit dan dah hampir dah turun lah kan. Paras dah kurus, paras dah turun sikit. Berat badan dah turun sikit. Lepas tu apa lagi dan saya tak ingat apa lagi sebab banyak sangat puan Afidah, banyak sangat student saya pun dah terdapat track seorang-seorang. Saya ingat puan Nur Afidah pun sebabkan saya letakkan nama puan Nur Afidah dengan nama bermula daripada A. Okey, saya tengah buat testimoni satu persatu story seorang-seorang kepada pada student saya daripada A sampai ke Z. So Acik Ros dah lepas, puan Anangle dah lepas, puan Nur Afidah dah lepas, semua yang nama A semua dah settle. Boleh buka kat batalfitness.com, dekat bahagian testimoni boleh tengok kat situ. Insaf sebelum apa tu? Kencing manis dah hampir normal, berat dah turun 5 kilo, alhamdulillah. Saya dah baca komen, tak nampak pula yang kat atas tu. Dia komen apa Jap. Okey. Sekejap mana alamak, tak dapat baca komen dah pula. Makan. Alamak, tak nampak lah pula. Beri puan saya baca jap apa yang puan ni tulis. So that's why, minta maaf saya baca balik. Betul coach, kencing manis dah hampir normal, berat dah turun 5 kilo, alhamdulillah. Alright, so okay. So that's why, kalau katakan berminat nak ikut cara kita, boleh klik kat pin komen tu.
Okay, insaf sebelum terlambat. Assalamualaikum. Nak kak kurus tanpa diet sebab GERD gastrik. Kurus tak idea dah. Ha? Kak, kurus tanpa diet sebab gastrik. Kurus tak ideal dah. Maksudnya apa Waalaikumsalam Tuan Abdul Hadi, apa khabar? So maksud saya, Puan Insaf sebelum terlambat, saya pun nak insaf juga bila dengar nama tu. Nak tahu tak satu cerita? Kawan saya, senior setahun kot, meninggal semalam sebabkan heart attack. Muda lagi. Ya Allah, terkejut beruk saya dengar. Saya akan sebabkan COVID. Rupanya bukan. Dia sihat walafiat. Tiba-tiba dapat heart attack. Ini menunjukkan nyawa setiap orang yang ada dekat dunia ni murah sangat. Jadi cepatlah kita insaf sebelum terlambat. Kan? Boleh faham tak? Insaf sebelum terlambat. Waalaikumsalam. Kak kurus. Nak kurus tanpa diet sebab GERD gastrik. Kurus tak ada dah. Faham? Okay. Saya rasa saya faham kot soalan Puan Insaf sebelum terlambat ni. Betul. Masalah mereka yang mempunyai gastrik, GERD, acid reflux, okay, dan juga ada masalah berat badan, mereka ni nak kurus ni macam payah sikit. Bukan payah sebenarnya. Bila kita guna perkataan payah, siapa sini yang pernah ambil matematik tambahan? Bagi saya, sebabkan saya minat, itu adalah subjek yang paling mudah bagi saya. Saya paling rasa susah seperti sejarah. Sejarah. Besok pula biologi. Sebab kau kena banyak membaca. Saya tak berapa minat subjek-subjek membaca ni. Okey, yang saya rasa terbaik adalah bila saya belajar satu benda yang praktikal, yang saya boleh tulis, mengira, mencongak. Itu saya punya kelebihan. Tetapi ada orang yang cakap, susahlah matematik tambahan ni. Memang ada, sebabkan perkataan susah, senang adalah perkataan dari sudut komparatif. Masuk komparatif, okay? Okey, masuk komparatif tu bermaksud ada orang rasa senang, ada orang rasa susah. So, diet yang senang adalah apabila mereka belajar, faham, ada ilmu, cara kurus tanpa menggunakan produk. Siapa setuju? Kalau katakan kita tahu macam mana cara nak kurus ni, faham cara tu, ada ilmu tu, walaupun ada gastrik yang kena makan lebih dan juga ada masalah berat badan yang kena makan kurang, insya-Allah akan dapat diselesaikan. Mind setting kena kuat. Melawan nafsu makan. Betul tu. Puan Rafidah dia kena ada sejenis makanan, contohnya makanan yang berfiber tinggi. Saya nak baca komen jap daripada Puan Ramlah Saleh. Waalaikumsalam. Acik Ros. Puan Ida Osman. Saya nampak Puan Ida Osman komen. Apa khabar? Right. Puan Ramlah Saleh, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Puan Ramlah. Waalaikumsalam. Saya nak kurus tapi tak tahu macam mana caranya. Berat 60 kg, tinggi 150 cm. Okey. Saya rasa Puan Ramlah Saleh, masalah dia bukan pada berat badan tetapi lebih kepada bentuk badan. Setuju tak? Sebab 150 cm dan 60 kg tu macam tak adalah nampak macam besar sangat. Mungkin dengan berat badan macam tu atau bentuk badan macam tu, dia mengganggu sikit confident level Puan Ramlah. Dia mengganggu confident level, dia mengganggu rasa macam rasa tu kurang cantik. Tetapi sebenarnya cantik. Cantik dah, macam Ukasha Senrose. Even Ukasha Senrose pun berbadan dah lebar sikit. Tak tahu kenapa. Cerita pasal Ukasha Senrose ni. Tapi dia lawa lah kan. So maksud saya adalah mungkin saya boleh sarankan kepada kepada Puan Ramlah Saleh untuk mulakan dulu dengan meal plan dan cuba buat senaman-senaman ringkas dekat rumah. Especially pada waktu sekarang ni kita tak boleh nak keluar rumah sangat, PKP dan sebagainya. Cuba amalkan senaman-senaman ringkas dekat rumah tanpa perlu macam yang lebih-lebih sangat lah, just buat simple-simple. Sebabkan that's why bila ada meal plan, saya tahu apakah masalah Puan Ramlah yang sedang hadapi. Mungkin sakit lutut ke, sakit sendi ke dan sebagainya, macam-macam lagi. So that's why senaman tu bergantung kepada tahap fitness level masing-masing. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? So that's why hari ni juga, malam ni, kepada mereka yang yang aktif sebagai student kita, saya nak bagi tahu malam ni kita ada weekly group coaching. Tajuk dia adalah berkaitan dengan apakah pantang larang mereka yang nak kurus ni sebelum dan selepas makan. Dan bila mereka faham that pantang larang tu, insya-Allah mereka takkan dapat penyakit-penyakit
ataupun masalah-masalah berat badan yang lain. Siapa sini faham? Saiz lah okey tapi tak boleh lasak lagi cepat letih, faham? It's okay Puan Ida Osman. Just cukupkan rest, makan makanan yang menyihatkan. Kalau dapat ubat doktor, kita kena tahu apakah side effect makan ubat doktor tu secara long term. Adakah dia mengganggu kepada progres berat badan kita, pada fitness level kita, kepada saiz badan kita. Benda tu akan memainkan peranan, akan memainkan sangat penting kepada kita punya overall progress yang lain. Dan juga kita pun kena kenal pasti adakah kita punya ubat yang kita ambil tu, adakah dia akan menjadikan kita dapat penyakit lain. Boleh tak saya nak share sikit satu story daripada student kita juga, kembar kepada Kak Yong. Dia ada sakit gigi hari tu, sakit gigi je. Dia makan ubat selama tak lama pun, sekejap je lah sakit giginya. Tapi dia ambil ubat tu. Dia ambil ubat tu sampai pening-pening kepala dia, sampai susah nak bernafas. Lepas dah check, memang itu side effect dia. Dan dia tak sesuai dengan ubat tu. Dan dia kena pergi jumpa doktor. Dia kena pergi jumpa doktor untuk tukar ubat lain. Sebetul tu badan tak cantik sangat Puan Ramlah Saleh. Tak apa. Untuk Puan Ramlah Saleh, setiap masalah ada solution. Setiap penyakit ada ubat dia. Setiap masalah bentuk badan pun ada cara dia. Dan kesemua cara tu dia kena bermula dulu dengan meal plan. Pemilihan makanan yang betul mengikut kepada keperluan tenaga individu. Barulah lemak dia akan terbakar. Kedua, dia akan jadi lebih sihat. Ketiga, akan dapat turunkan berat badan. So cara dia macam mana, boleh klik dekat pin komen tu. Cakap saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Kalau ada yang tanya kepada orang yang akan reply WhatsApp tu, saya kena bayar ke? Ada sedikit bayaran sebenarnya sebabkan harga dia di bawah 100, tapi kita bagi lebih support selama 30 hari. Cuba bayangkan bawah 100, katakan 100 bahagi 30, bermaksud dalam RM3.33 yang kita belanja sehari sampai dia dapat progres macam ni. Siapa nak tengok? Mereka yang telah pun berjaya, bukan seorang, bukan dua orang, tapi beratus orang. Kita punya student dah beribu-ribu, 1,600 orang. Saya rasa dah beribu dah kot testimoni saya. Contoh macam ni macam ni Puan Alia daripada double XL turun kepada saiz XS dalam masa 26 hari. Macam ni Puan Amy Joba dapat turun sebanyak 7 kilo dalam masa 2 minggu. Ini adalah Puan Angle yang ada dekat sini. Dia dah boleh pakai baju apa ni baju kebaya Cuba tak tahu baju apa ni, baju dress dress. Ini pula Puan Akila daripada Sarawak juga. Tengok muka dia dah berbeza kan sebelum yang selepas. Ini pula siapa ni? Ni adalah Puan Nurul Ikin. Dia ambil masa selama beberapa bulan, tetapi saiz badan dia mengecil kau-kau. Baju uniform dia terpaksa bertukar berkali-kali. Dia follow macam mana? Dia follow meal plan je dan juga melakukan senaman. Dan dia dapat direct coaching bersama dengan saya selama 30 hari. Dapat jadi macam ni. Seterusnya macam Puan Engku Suhana, dia punya berat badan turun dan saiz baju dia berkurangan, dia dah makin slim dah. Lepas tu macam ni Puan Suzana Ali, macam ni badan dia dulu, ini badan dia sekarang. Nampak tak? Dia boleh ambil gambar sampai cekap pinggang. Ini pula Puan apa? Samsudiawati, 70 lebih kilo, dapat turun sampai 60 lebih kilo dalam masa 2 bulan. Dia punya masalah kesihatan menjadi semakin baik. Sama juga macam Puan Rohana Sabis, pinggang dia dah makin ramping, ambil gambar sampai cekap pinggang macam biasa dia tu. Sama juga Puan Hasilawati. Saya nak stop je kepada mereka yang ada dekat sini. Mana ni Puan Haslina Ramli, Puan Nur Hayati Yan. Ini Acik Ros. Acik Ros dekat sini. Dia punya masalah berat badan taklah macam masalah sangat. Saya rasa kisah Puan Ramlah Saleh dengan Acik Ros ni sebenarnya sama je. Tak adalah berat sangat badan tu. Tetapi bila Acik Ros follow cara kita, inch loss semakin baik, berat badan dah capai dah target berat badan Acik Ros nak capai. Dah settle dah. Nampak tak? Ni pakai baju anak. Kata Acik Ros bergaduh dengan anak nak pinjam baju. Ni pun sama juga. Ni pun sama juga. Berat badan dia dalam 60 lebih juga. Dan berjaya turun sampai 50 lebih. Dalam masa yang singkat. Nampak tak baju dia pakaian China sekarang? Point saya dekat sini adalah mereka semua follow meal plan dulu. Dan lepas dah ikut meal plan, satu persatu mereka akan nampak kesan seawal 3 hari. Akan mereka perasan badan mereka rasa lebih ringan, perut mereka rasa lebih lapang dan mereka rasa lebih cergas. Dalam masa 7 hari berat badan mereka mula turun. Dan bila mereka follow lagi sampai cukup sebulan 2 bulan,
Mereka akan perasan nak kurus tak susah pun, especially bila mereka berada dalam kita punya weekly group coaching selama sebulan ni, dan juga berada juga dalam kita punya platform portal BMM dan belajar cara kurus ni, lalu mengakibatkan mereka tahu macam mana nak memvariasikan meal plan mereka mengikut kepada makanan kegemaran mereka. Bila benda tu mereka dapat buat, insyaAllah mereka takkan ada masalah langsung nak kurus dengan sendirinya. Tak ada akan terfikir langsung nak beli produk apa. Faham ke faham? So that's why saya punya suggestion, klik kat pin komen. Ada bayaran tapi tak adalah mahal sangat. Sebenarnya dia adalah berbaloi kita bagi lebih kepada mereka yang committed dengan kita. So that's why sekiranya berminat, boleh klik kat pin komen, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran kita, dengan makanan kegemaran saya kan. Dan kita akan bagi support selama 30 hari. Bukan support selama sehari, bukan support selama 2 hari, bukan support selama 3 hari, tapi support selama 30 hari. Ada coach lain dia buat, dia bagi meal plan dah touch and go. Saya tak nak macam tu. Saya nak bantu mereka yang nak kurus ni supaya mereka dapat meal plan dan terus dapat follow cara kita. Kita tak suruh, kita punya cara adalah kita bagi ilmu kepada mereka. Saya just sharekan apa saya belajar kepada mereka yang nak kurus ni. InsyaAllah mereka akan faham cara kurus. Nak tahu tak satu cara yang saya rasa paling benci sekali? Bukan daripada mereka nak belajar ni lah. Okay, saya nak bagi tahu ni, ada bekas, saya pernah ambil satu program dengan salah seorang coach. Saya bukan ada masalah berat badan, tapi saya tak tahu macam mana cara dia buat. Boleh tak komen nak tahu? Dan coach ni agak terkenal juga. Dia punya saya faham lah kenapa dia charge macam tu. Sebabkan dia seorang graduan yang ambil fitness coaching ni daripada negara overseas. Dan saya just nak belajar daripada dia. Sebabkan saya nak spend masa yang lama dekat overseas tu, banyak pula duit saya kan nak kena spend. Nak tahu tak apa ni sebenarnya? Nak tahu, saya, kalau saya sebut nama mungkin you all kenal, tapi saya tak nak share. Okay, saya contact dia. Okay, flow dia lebih kurang sama je dengan Batak Fitness. Kena isi form, tak tahu meal plan dan sebagainya. Lepas tu dia bagi meal plan. Itu je lah. Dah meal plan. Nah, ni Encik Syah, ni meal plan Encik Syah. Baca dan faham sendiri. Krik RM500 saya spend untuk sekeping kertas, bukan insurans. Insurans saya kena bayar bulan-bulan. Kalau masuk hospital saya akan dapat duit. Ni tak, dapat sekeping kertas gitu aja. Lepas tu dah, apa aku nak buat kertas ni? Nak bakar apa so? Telan buat air ke? Tak tahu. Dia tak beritahu macam-macam tu. That's why saya faham struggle mereka yang nak kurus, tetapi dia nak dapat guidance yang lama. That's why kita buat satu program selama 30 hari. Okay, dengan harapan bila follow cara macam tu, insya-Allah berat badan akan turun. Sebabkan pertama, ikut meal plan dengan makanan kegemaran kita. Nombor 2, meal plan tu juga kita susun mengikut kepada keperluan tenaga masing-masing. Nombor 3, kita bagi support selama 30 hari dalam kita punya portal Black Magic Mentoring, yang mana kita boleh log in, masuk dan tonton ada 60 lebih video dalam tu. Dan juga akan join kita punya weekly group coaching setiap minggu kita buat. Tujuan dia adalah untuk empower you all. Maksud empower tu adalah memberi kelebihan kepada kita yang nak belajar cara kurus ni, supaya tidak lagi terdesak nak kurus dengan menggunakan produk, dan tak lagi terdesak untuk mencari orang lain yang kononnya boleh bantu kita untuk kurus, tapi apa yang dia nak adalah dia nak you all bantu dia bagi duit banyak, beli produk lah, itulah. Saya macam kurang berkenan dengan cara kalau you nak dapatkan support daripada saya, you kena beli produk. Saya kurang berminat sikit. Waalaikumsalam. Siapa tu Puan Kamalia, apa khabar? Komen jap. Harga tak lama sangat, tapi apa yang kita dapat adalah berbaloi. Cepat-cepat grab. InsyaAllah harga itu akan kita akan tingkatkan nanti. Sebabkan kita nak bagi lebih. Kalau saya rasa macam under value pula saya punya ni. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni. Saya doakan semua yang join Facebook Live ni dapat capai berat badan yang nak dicapai. Saya doakan you all semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi kepada student Black Magic Mentoring. Jumpa saya malam ni jam 9. Kita akan buat satu weekly group coaching yang bertajuk Pantang Larang Sebelum dan Selepas Makan. Supaya apa? Supaya kita akan tahu
apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat untuk kurus bila kita lepas makan dan juga sebelum makan. Alright, kita jumpa lagi insyaAllah esok pada waktu pagi. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Bye. Assalamualaikum.